Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Isnin, 6 September 2021. Tajuk pada hari ini masih lagi dalam topik masa dan waktu, tetapi subtopik yang baru iaitu berkaitan dalam masa. Jadi cikgu harap kamu dapat menonton video ini dan memahami topik ini. Topik ini telah pun kamu pelajari pada tahun 3 dengan 2 unit masa iaitu 1 jam 60 minit dan 1 minit 60 saat. Iaitu tahun 3. Jadi tahun 4 sama sahaja konsepnya, bezanya adalah persamaan unit yang lain. Jadi selamat menonton dan selamat membuat latihan yang akan diberikan oleh cikgu pada minggu ini. Okey. Okey, kita lihat sekarang konsep yang perlu difahami dalam berkaitan dalam masa. Jadi konsep dia melibatkan 2 operasi sahaja iaitu operasi darab dan operasi bahagi. Jadi cikgu bagi hanya satu sahaja contoh persamaan unit yang kamu pelajari iaitu 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Cikgu telah pun menyatakan topik ini telah pun kamu pelajari masa darjah 3 tapi hanya melibatkan 2 sahaja persamaan unit iaitu 1 minit 60 saat, 1 jam 60 minit. Okey, sekarang kita pergi kepada salah satu persamaan unit yang masa yang kamu pelajari pada tahun 4. 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Jadi bagaimana hendak mencari jawapan kepada soalan yang diberikan? Contohnya, diberi minggu, disuruh cari hari. Ataupun diberi hari, dia suruh cari minggu. Jadi langkah pertama, kamu akan melukis anak panah. Kalau soalan minta minggu ke hari, anak panah kamu akan pergi ke kanan. Kalau soalan minta hari ke minggu, anak panah kamu akan pergi ke kiri. Jadi, anak panah tersebut akan menentukan operasi sama ada darab atau bahagi. Anak panah ke kanan, operasi darab. Anak panah ke kiri, operasi bahagi. Itu saja. Sangat mudah konsep dia. Dia hanya melibatkan 2 operasi sahaja iaitu darab dan bahagi. Dan mestilah kamu menulis formula persamaan unit masa berkaitan dengan soalan terlebih dahulu, baru kamu lukis anak panah dan tentukan operasi. Kalau kamu tak tulis persamaan, berkemungkinan kamu mudah membuat kesilapan dalam menjawab soalan. Ini adalah langkah-langkah yang perlu diingat dalam menjawab soalan berkaitan dalam masa. Kamu dah tahu tapi cuma cikgu perlu ingatkan semula. Langkah yang pertama, menulis berkaitan unit masa dengan merujuk soalan. Ada banyak unit masa yang kamu pelajari untuk tahun 4, tapi kamu tulis hanya satu sahaja persamaan unit yang berkaitan dengan soalan. Yang ada kedua-dua perkataan dalam soalan. Yang kedua, menulis anak panah sama ada ke kiri atau ke kanan dengan merujuk soalan. Apa mencari apa? Kalau ke kanan, operasi darab. Kalau ke kiri, operasi bahagi. Okey, ketiga tentukan operasi, darab atau bahagi. Seperti yang cikgu katakan, dia berkaitan dengan nombor 2. Anak panah ke kanan, operasinya ialah darab. Anak panah ke kiri, operasinya ialah bahagi. Yang keempat, selesaikan dengan bentuk lazim. Maksudnya kamu mesti tahu apa tu cara bentuk lazim yang berkaitan dengan darab dan bentuk lazim berkaitan dengan bahagi. Perkara itu kamu semua dah pelajari darab dengan bahagi daripada kamu tahap 1 lagi. Jadi itu dia keempat-empat langkah dalam menjawab soalan berkaitan dalam masa. Okey. So, sebelum kita mula, kita kenalkan dahulu persamaan unit masa. Okey, ini adalah persamaan unit masa yang kamu pelajari semasa kamu tahun 3. 1 minit 60 saat, 1 jam 60 minit. Okey, kalau kamu ingat, ini yang kamu pelajari semasa tahun 3. Dan ini pula persamaan unit masa yang kamu pelajari semasa tahun 4. Okey. 1 hari 24 jam,
1 minggu 7 hari, 1 bulan 4 minggu, 1 tahun 12 bulan, 1 dekad 10 tahun, 1 abad 100 tahun dan 1 alaf 1000 tahun. Jadi ada soalan yang mungkin diberi hari, suruh cari jam, ataupun diberi jam, suruh cari hari. Jadi adalah lebih baik untuk kamu menghafal kesemua persamaan unit tersebut. Jadi dengan menghafal, kamu boleh menulis formula dengan betul apabila membaca soalan. Ini adalah sifir-sifir yang perlu diingat melibatkan persamaan unit masa untuk tahun 4. Jadi sifir yang perlu diingat untuk operasi darab dan bahagi ialah sifir 4, sifir 7, sifir 12 dan sifir 24. Manakala untuk sifir 10, sifir 100 dan sifir 1000 adalah sangat mudah untuk diingat. Okey. Sebagai contoh, bila masa kita guna sifir 4, 1 minggu, 1 bulan, 4 minggu. Masa bila kita guna sifir 7, 1 minggu, 7 hari. Masa bila kita guna sifir 12, 1 tahun, 12 bulan. Masa bila kita guna sifir 24, 1 hari, 24 jam. Bagaimana pula dengan sifir 10, 100 dan sifir 1000? Okey, 1 dekad 10 tahun, 1 abad 100 tahun dan 1 alaf 1000 tahun. So ini adalah senarai sifir-sifir yang kamu gunakan semasa tahun 4. Masa tahun 3 kamu hanya guna sifir 60 saja. Sebab 1 jam 60 minit, 1 minit 60 saat. So advance sikit masa jam 4 ni, kamu belajar sifir 4, kamu kena guna sifir 7, kamu kena guna sifir 12, sifir 24, sifir 10, sifir 100 dan sifir 1000. Kita lihat sekarang soalan yang pertama. 5 dekad sama dengan blank tahun. 5 dekad sama dengan blank tahun. Okey. Langkah yang pertama cikgu nyatakan ialah menulis persamaan unit masa yang ada kedua-dua perkataan, iaitu dekad dan tahun. Bukan hanya ada satu, kena ada dua-dua perkataan. Jadi kalau kamu sudah hafal, kamu tahu persamaan unit yang berkaitan dengan dekad dan tahun ialah 1 dekad 10 tahun. Itu langkah yang pertama, menulis persamaan unit. Langkah yang kedua ialah menentukan operasi. Bagaimana menentukan operasi? Kamu kena menulis anak panah berdasarkan soalan. Kalau kamu rujuk soalan, soalan ialah dekad mencari tahun. Jadi anak panah kamu akan pergi ke kanan. Dekad mencari tahun. Kenapa mencari tahun? Sebab tahun tiada jawapan. Jadi bila anak panah pergi ke kanan, operasinya ialah darab. Kemudian kamu tuliskan sifir 10. Sebab 1 dekad 10 tahun, kamu tulis sifir 10. Kalau kamu nampak di bahagian kiri, cikgu telah tulis sifir 10. Dan kamu lihat sekarang. 10 baris 5 sebab yang dia nak 5 dekad. Okey, jadi kita cari sifir 10 baris 5. Cikgu dah tanda dengan right. Jawapannya ialah 50. Ataupun dalam bentuk lazim, 10 kali 5 sama dengan 50. Dan apabila ditulis jawapannya ialah 50 tahun. Sekarang soalan yang kedua. 7 tahun sama dengan blank bulan. Okey, 7 tahun sama dengan blank bulan. Langkah yang pertama, cikgu dah nyatakan, kamu tulis formula persamaan unit yang ada perkataan tahun, yang ada perkataan bulan. Jadi setelah kamu teliti ke semua senarai-senarai persamaan unit tersebut, persamaan unit yang ada perkataan tahun dan perkataan bulan ialah 1 tahun 12 bulan. Itu adalah langkah yang pertama. Langkah kedua, menulis anak panah berdasarkan soalan. Jadi kita lihat sekarang soalan, tahun mencari bulan kah atau bulan mencari tahun? Jadi dalam soalan nombor 2 ni,
tahun mencari bulan. Jadi anak panah kamu akan pergi ke kanan sebab tahun mencari bulan. Bila anak panah ke kanan, kamu sudah tahu operasinya ialah darab. Jadi maksudnya 12 bulan darab dengan 7 tahun. Jadi kamu tuliskan 12 darab 7 dalam bentuk lazim yang telah pun kamu sediakan awal-awal. Sifir apa yang patut kamu tulis? Okey, kamu tengok persamaan tu 1 tahun 12 bulan, jadi kamu tulis sifir 12. Seperti yang cikgu tunjukkan di sebelah kiri. Jadi sifir 12 baris yang keberapa? Baris yang ke-7. Okey, jadi cikgu tandakan dengan right, baris yang ke-7 adalah 84. Jadi 12 darab 7 sama dengan 84, kamu tulis dalam bentuk lazim. Dan jawapan akhirnya ialah 84 bulan. Sekarang kita pergi ke soalan yang ketiga. 10 minggu sama dengan blank hari. 10 minggu sama dengan blank hari. Langkah yang pertama, tulis persamaan unit yang ada perkataan minggu, yang ada perkataan hari. Okey, tulis persamaan unit yang ada perkataan minggu dan hari. Jadi, setelah kamu teliti persamaan unit yang kamu pelajari masa tahun 4, persamaan unit yang betul adalah 1 minggu sama dengan 7 hari. Itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, menulis anak panah berdasarkan soalan. Apa mencari apa? Jadi kalau kamu rujuk soalan, minggu mencari hari. Jadi anak panah kamu akan pergi ke kanan sebab minggu mencari hari. Dan apabila anak panah pergi ke kanan, kamu tahu operasi tersebut ialah operasi darab. Apa darab apa? 10 darab 7. Jadi kamu tulis 10 kali 7 dalam bentuk lazim yang kamu sediakan. Sifir apa yang patut ditulis? Kamu lihat persamaan unit dan kamu dah nampak nombor tu digit 7. Jadi kamu tahu sifir yang patut kamu tulis adalah sifir 7. Jadi kamu tulis sifir 7 seperti yang cikgu tunjukkan di sebelah kiri dan kamu lihat baris yang ke-10. Dan apabila kamu lihat baris yang ke-10, 70. Jadi kamu tulis jawapan 70 pada bentuk lazim. Dan jawapan akhirnya dalam perkataan ialah 70 hari. Soalan yang keempat. 72 jam sama dengan blank hari. 72 jam sama dengan blank hari. Langkah yang pertama, menulis persamaan unit masa yang ada perkataan hari, yang ada perkataan jam. Jadi kamu teliti persamaan unit tahun 4 yang kamu akan pelajari dan kamu dapati persamaan unit masa yang betul dan berkaitan dengan soalan 4 ialah 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua ialah menulis anak panah berdasarkan soalan. Jadi kamu lihat sekarang, jam mencari hari atau hari mencari jam. Jadi bila merujuk soalan, jam mencari hari. Kamu tulis anak panah pada persamaan unit. Bukan kat soalan, dekat persamaan unit, jam mencari hari. Jadi anak panah tersebut akan pergi ke bahagian kiri. Bila dia pergi ke bahagian kiri, kamu tahu operasinya ialah bahagi. Jadi kamu tulis 72 bahagi dengan 24 dalam bentuk lazim bahagi yang betul. Jadi kamu tulis dahulu sifir 24 seperti yang cikgu tunjukkan di bahagian kiri. Antara sifir tersebut, yang mana yang sama atau paling dekat dengan 72? Jadi bila diteliti memang ada nombor 72 dalam sifir 24 seperti yang cikgu write itu. Maksudnya 24 darab 3 buat baris 3. 24 darab 3, 72 bila ditolak tiada baki. Okey, bahagi kita cari nombor yang sama ataupun nombor yang paling hampir kurang daripada nombor tersebut. Jadi 24 kali 3, 72, tiada baki dan jawapan akhirnya ialah
3 hari. Soalan seterusnya iaitu soalan yang kelima. 900 tahun sama dengan blank abad. 900 tahun sama dengan blank abad. So, langkah yang pertama, menulis persamaan unit yang berkaitan dengan soalan. Maksudnya mesti ada perkataan tahun, mesti ada perkataan abad. Jadi setelah kamu teliti, persamaan unit masa yang sesuai dan betul adalah 1 abad bersamaan 100 tahun. Itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, menulis anak panah berdasarkan soalan. Jadi anak panah kamu tentukan berdasarkan soalan, tahun mencari abadkah, abad mencari tahun. Bila dirujuk pada soalan 5, tahun mencari abad. Jadi anak panah kamu akan lukis pergi ke kiri. Dan apabila pergi ke kiri, directly kamu tahu operasinya ialah bahagi. Sebab tahun mencari abad. Sifir apa yang patut kamu tulis? Sifir 100. Sebab persamaan unit tu 1 abad 100 tahun. Jadi kamu tulis sifir 100 seperti yang cikgu tunjukkan di bahagian kiri. Okey. Kemudian kamu cari antara sifir 100 tu yang mana yang sama dengan 900 atau paling dekat dengan 900. Jadi memang ada dalam sifir 100, 900 kalau kamu tengok cikgu write dan dia adalah baris yang ke-9 dalam sifir 100. Jadi dalam bentuk lazim, 100 kali 9, 900. Bila ditolak, tiada baki. Macam tu cara nak tulis dalam bentuk lazim. Jadi jawapan akhir untuk soalan 5 ini ialah 9 abad. Sekarang kita ke soalan yang ke-6. 16 minggu sama dengan blank bulan. 16 minggu sama dengan blank bulan. Langkah yang pertama, menulis persamaan unit masa yang ada perkataan minggu, yang ada perkataan bulan. Jadi kamu rujuk persamaan unit masa yang perlu dipelajari pada tahun 4. Dan setelah kamu teliti, kamu dapati satu persamaan unit masa yang betul. Iaitu 1 bulan sama dengan 4 minggu. Jadi kamu tulis. Kemudian langkah yang kedua, menulis anak panah dengan merujuk soalan. Jadi soalan, minggu mencari bulankah atau bulan mencari minggu? Oleh kerana bulan tiada nilai, maksudnya minggu mencari bulan. Jadi kalau kamu tulis anak panah pada formula persamaan unit tersebut, dia akan pergi ke kiri. Bila dia pergi ke kiri, kamu sudah tahu automatik yang operasinya ialah bahagi. Jadi apakah sifir yang patut kamu tulis? Kamu rujuk persamaan unit masa yang kamu tulis tadi. Ada nilai 4. Jadi bila nilai 4, kamu tulis sifir 4. Jadi sebelum tu kamu tulis dahulu ya 16 bahagi 4 dalam bentuk lazim. Dan kemudian barulah kamu tulis sifir 4. Kamu cari antara sifir 4 tersebut yang mana yang sama ataupun dekat dengan 16. Jadi kalau kamu rujuk dekat sifir 4 tersebut, pada baris keempat ada nilai 16. Jadi maksudnya dalam bentuk lazim, 4 kali 4, 16. 16 tolak 16 tiada baki. Okey, so jawapan akhirnya, kalau kamu tengok atas tu yang kuning tu 4, maksudnya jawapan akhirnya ialah 4 bulan. Soalan yang ketujuh. 125 bulan sama dengan blank tahun. 125 bulan sama dengan blank tahun. Langkah yang pertama ialah menulis persamaan unit masa yang ada perkataan bulan dan ada perkataan tahun. Selepas kamu meneliti persamaan unit yang perlu kamu pelajari semasa tahun 4, persamaan unit yang betul ialah 1 tahun 12 bulan. Itu langkah yang pertama, menulis persamaan unit. Langkah yang kedua, menulis anak panah pada persamaan unit dengan merujuk soalan. Jadi dalam soalan 7 ini, bulan mencari tahunkah atau tahun mencari bulan? Jadi kalau tempat kosong adalah pada tahun,
maksudnya bulan mencari tahun, anak panah pada persamaan unit tersebut akan pergi ke kiri. Bila anak panah pergi ke kiri, operasinya adalah operasi bahagi. Jadi 125 bahagi dengan 12. Kamu ambil yang besar, bukan 12 bahagi 125. Tetapi 125 bahagi dengan 12. Kamu tulis dalam bentuk lazim. Bahagi. 125 di dalam, 12 di luar. Sifir apakah yang patut kamu tulis? Oleh kerana persamaan unit itu nombornya 12. Jadi sifir yang patut kamu tulis adalah sifir 12. Jadi kamu cari sekarang dalam sifir 12 yang mana yang sama dengan 125 ataupun kalau tak sama yang paling hampir dengan 125 dan nilainya adalah kurang. Jadi kalau kamu lihat pada baris yang ke-10 sifir 12 adalah 120. Jadi itulah dia jawapan. Jadi 12 kali 10, 120. Dalam bentuk lazim ya. 12 kali 10, 120. 125 tolak dengan 120. Jawapannya adalah 5. Okey, setelah selesai kamu menjawab dalam bentuk lazim, yang mana jawapannya? Adakah 10, adakah 5? Kedua-duanya adalah jawapan. Jadi kalau kamu tulis dalam bentuk ayat, ia akan menjadi 10 tahun 5 bulan. Jadi jawapan akhir untuk soalan 7 ialah 10 tahun 5 bulan. Kita lihat sekarang soalan yang ke-8. 53 hari sama dengan blank minggu. 53 hari sama dengan blank minggu. Langkah pertama dalam jawab soalan 8 ini adalah menulis persamaan unit, masa yang ada perkataan minggu dan ada perkataan hari. Jadi setelah diteliti, persamaan unit yang betul ialah 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, menulis anak panah berdasarkan soalan. Jadi kita rujuk sekarang soalan 8. Hari mencari minggu kah atau minggu mencari hari? Jadi dengan merujuk soalan, kamu nampak hari mencari minggu. Jadi anak panah akan pergi ke kiri. Bila kamu tulis anak panah pergi ke kiri, directly kamu tahu operasinya adalah bahagi. Apa bahagi apa? 53 bahagi 7. Yang besar bahagi yang kecil. Jadi kamu tulis 53 bahagi 7 dalam bentuk lazim bahagi yang telah pun kamu sediakan. Sifir apa yang patut kamu tulis? Kamu hanya perlu merujuk persamaan unit masa dan kamu tahu sifir yang patut digunakan adalah sifir 7. Jadi kamu tulis sifir 7 dan kamu lihat pada sifir 7. 53. Nombor apakah dalam sifir 7 yang bersamaan ataupun berdekatan dengan 53 tetapi mesti kurang daripada 53. Jadi kamu lihat tanda right tu, cikgu tanda pada 49. Okey, dia hampir dengan 53 dan mesti kurang daripada 53. Jadi kalau bentuk lazim 7 kali 7 49, bahagi mesti tolak ya. So 53 tolak 49 bakinya 4. Yang mana satu jawapan? 7 ke 4? Jawapannya benar kalau kita tulis dalam bentuk persamaan 7 minggu 4 hari. Soalan yang ke-9. 405 tahun sama dengan blank abad. 405 tahun sama dengan blank abad. Langkah yang pertama, menulis persamaan yang berkaitan ataupun ada perkataan abad dan tahun. Setelah kamu teliti persamaan unit yang kamu pelajari, persamaan unit yang betul adalah 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Itu langkah yang pertama, menulis persamaan unit. Langkah yang kedua, kamu menulis anak panah berdasarkan soalan. Jadi bila kamu merujuk soalan 9, adakah tahun mencari abad ataupun abad mencari tahun? Untuk soalan 9, oleh kerana abad berada di tempat kosong, maksudnya tahun mencari abad. Jadi anak panah akan pergi ke kiri. Apabila anak panah pergi ke kiri, operasinya ialah bahagi. Apa bahagi apa?
Kamu tengok antara 405 dengan 100, kamu tahu yang besar bahagi yang kecil. Jadi 405 bahagi dengan 100. Sifir apa yang patut kamu tulis? Kamu tentu tahu kamu perlu tengok pada persamaan unit masa. Bila persamaan unit masa nilai yang ditulis adalah 100, ini bermakna kamu perlu menulis sifir 100 seperti yang cikgu tunjukkan di bahagian kiri. Dan kamu cari sekarang 405, apakah nombor yang sama atau berdekatan dengan 405 pada sifir 100. Jadi kalau kamu tengok cikgu buat tanda right tu pada 400. Yang paling berdekatan dengan 405 dan kurang daripada 405. Jadi dalam bentuk lazim 100 kali 4, 400. 405 tolak 400 jadi 5. Mana satu jawapannya? Kalau dalam bentuk persamaan, jawapan tersebut akan menjadi 4 abad 5 tahun. Kita lihat sekarang soalan yang ke-10. 6 hari 2 jam sama dengan blank jam. 6 hari 2 jam sama dengan blank jam. Dia ada twist sikit untuk soalan ke-10. Dia ada 2 unit, hari dan jam. Jadi kamu abaikan dahulu perkataan jam, kamu tengok 6 hari dahulu. Kamu abaikan 2 jam, kamu tengok 6 hari dulu. Okey. Hari, jam. Kamu tulis persamaan unit yang ada perkataan hari dan jam. Jadi persamaan unit yang ada perkataan hari dan jam ialah 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Cikgu ulang sekali lagi, kamu abaikan dahulu 2 jam. Kamu tengok 6 hari dulu. Okey. Langkah yang kedua, menulis anak panah berdasarkan soalan. Kamu tengok 6 hari, kamu tengok blank jam. Jadi kamu tahu hari mencari jam. Maksudnya anak panah tersebut akan pergi ke kanan dan apabila anak panah pergi ke kanan, operasinya ialah darab. Okey, jadi kamu tulis 24 darab 6. Kenapa bukan 24 darab 2? Cikgu Yana dah kata abaikan dahulu nilai yang belakang tu. 2 jam tu kamu abaikan, kamu darab dahulu 24 darab 6. Sebab 2 jam tu dah jadi jam. Tak perlu nak ubah. Kamu abaikan dahulu. So kita nak ubah 6 hari tu menjadi jam. So 24 darab dengan 6 dalam bentuk lazim. Dan kamu tuliskan sifir apa? Dalam persamaan unit 24, jadi sifirnya ialah 24. So 24 kali dengan 6. Kalau kamu tengok pada baris 6, 144. Kamu tulis dalam bentuk lazim. Adakah itu jawapan akhirnya? Tidak. Kamu kena tambah dengan nilai yang kamu abaikan tadi. Apa nilai yang kamu abaikan tadi? 2 jam. Jadi 144 tambah dengan 2. Jawapan akhirnya ialah 146 jam. Jadi jawapan akhirnya 146 jam. So tolong ingat, pastikan kamu tambah juga dengan nilai yang kamu abaikan. Sebab apa kamu abaikan? Sebab masa kalau kamu tengok, dia dah memang pun diubah menjadi jam. So kamu tak perlu ubah nilai tersebut. Soalan yang ke-11 iaitu soalan yang terakhir. 9 tahun 5 bulan sama dengan berapa bulan? 9 tahun 5 bulan sama dengan blank bulan. Jadi langkah yang pertama, macam yang tadi, cikgu suruh kamu abaikan nilai yang kedua 5 bulan, abaikan dahulu. Kita lihat 9 tahun, bulan. Jadi langkah yang pertama, menulis persamaan unit masa yang mempunyai perkataan tahun dan mempunyai perkataan bulan. Setelah kamu teliti, kamu dapati bahawa perkataan yang ada, persamaan unit masa yang ada perkataan tahun dan bulan ialah 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Abaikan 5 bulan. Kamu tengok sekarang, merujuk soalan 11, tahun mencari bulankah atau bulan mencari tahun? Jadi, apabila merujuk soalan, kamu tahu soalannya ialah tahun mencari bulan. Jadi, anak panah akan pergi ke kanan, operasinya ialah darab. Apa darab apa? 12 darab 9. Kamu tulis dalam bentuk lazim yang telah pun kamu sediakan. Apakah sifir yang perlu kamu tulis? Kamu lihat persamaan unit.
Nilai yang ada pada persamaan unit ialah 12. Jadi sifir yang kamu akan tulis ialah 12. Seperti yang cikgu tunjukkan di bahagian kiri. Dan 12 darab 9. Kamu tengok tanda yang cikgu tanda pada baris yang ke-9 ialah 108. Jadi kamu isikan 108 pada bentuk lazim yang disediakan. Adakah itu jawapan akhir? Tidak. Cikgu dah kata kamu abaikan 5 bulan kerana 5 bulan tu dah sedia ditukar kepada bulan. Tak perlu nak tukar lagi. So 108 kamu tambah dengan 5. Kamu kira dengan jari. So 108 tambah dengan 5. Jawapan akhirnya ialah 113 bulan. Okey, itu saja pengajaran cikgu pada hari ini berkaitan dengan masa dan waktu, berkaitan dalam masa yang telah pun kamu pelajari pada tahun 3, bersambung pada tahun 4, tapi dengan persamaan unit yang berbeza, konsepnya sama. Jadi kerja sekolah yang akan cikgu berikan pada PDPR seterusnya. Okey, masih lagi minggu ini tapi cikgu akan bagi kerja sekolah pada PDPR seterusnya. So untuk sekarang ni kamu hanya perlu menonton sahaja dan memahami konsep dan cara menjawab yang cikgu perkenalkan. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum. Bye-bye.